Saya duk sebut tuan-tuan sebelum ni tuan-tuan. Hari ni kita main masjid tuan-tuan kan. Anak-anak kita dah buat apa? 7 hari mencintaimu kah? Hari ni dia kata final episode. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan gelak ni tuan-tuan tahu. Viral tuan-tuan. Anak-anak kita hari ni tuan-tuan, tambah-tambah anak-anak perempuan tuan-tuan. Dia duk berkawan dengan siapa? Dia keluar pergi merayau mana? Pakaian dia macam mana? Orang perempuan hari ni tuan-tuan ramai yang pakai seluar jin. Perasan tak tuan-tuan? Seluar jin ni ketat tuan. Nabi dah ajar dah kita bagaimana tata cara berpakaian. Semua Nabi ajar. Kita ambil tahu tak? Kan kita tak heran nak kita pakai apa? Kita pula puji kat atas. Oh, boleh menang Miss Malaysia ni pakai macam ni. Kita pula dah bagi semangat kat dia buat mungkar ke? Tempat kita ditimpa musibah dan sebagainya. Muka batang hidung pun tak nampak tuan-tuan. Hari tu masa nak merayu undi, bukan main lagi. Undilah saya, tolonglah saya, sokonglah saya. Kalau saya naik, saya akan buat ni, buat tu. Sembang tuan-tuan, bulan bintang. Sembang gajah boleh terbang. Dapat, hilang. Besar-besar gajah tadi tak nampak muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kitab Ta'zimil Quranil Karim Asy-Syaikh As'ad Muhammad Sa'id As-Saghirji, dan juga pengarang kitab Kabair Asy-Syaikh Az-Zahabi, dan juga panel penterjemah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sedang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang masih lagi Allah taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Allah limpahkan kasih sayangnya, kebaikannya kepada kita tuan-tuan. Allah taala tolak lagi sekali hati kita, kaki kita untuk bersama-sama berjemaah hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, membuktikan ketaatan dan kepercayaan kita yang teguh kepada Allah. Sebesar-besar nikmat, sebesar-besar perkara yang hanya mereka yang diberi rasa lazatnya iman itu, rasanya hidup bertuhan itu, orang tu jelah yang rasa. Jadi alhamdulillah kita berada dalam keadaan diberikan kelazatan iman tersebut, maka teruskan berdoa, minta ke Allah Subhanahu wa taala agar nikmat-nikmat yang kita ada pada hari ini tuan-tuan, keimanan, kesihatan, kesenangan, kekuatan semua ni Allah taala terus kekalkan pada diri kita sampai akhir hayat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.
Tuan-tuan dimati Allah SWT, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dengan izinnya kita dipertemukan pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab ringkasan Al-Kabair. Jadi tuan-tuan dan puan, seperti mana sedia maklum, keadaan kita di negeri kita ni, terutamanya di belah pulau ni, Allah Ta'ala dah uji balik sikit lah. Bagaimana kita tengok 2-3 hari ni ada saja kes yang melibatkan COVID-19 ni. Jadi saya minta kepada diri saya dan tuan-tuan, kita teruskan apa yang telah diminta oleh pihak yang berkenaan pada pihak berkuasa, supaya kita penjarakan, sentiasa kita membersihkan diri kita, pakai face mask dan sebagainya. Mak saya ni tak pakai, kalau pakai saya tak nak cakap, tak buat noh. Tapi ada, bukan tak buat, ada. Mohon izin lah kan. Okay, hari ni pun 3 kes, semua di belah pulau. Okay, mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita, lindung ahli keluarga kita, lindung ke semua masyarakat Pulau Pinang, Malaysia dan semua hamba-hambanya di muka buminya daripada penyakit berbahaya ni tuan-tuan. Mudah-mudahan diangkat kembali ujian yang datang. Dia juga makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, rasanya serik kot noh, kalau nak tutup masjid sekali lagi rasa tak sanggup dah kita. Kan? Kita jaga sambil kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan. Jadi pertemuan kita yang telah lalu tuan-tuan, kita berhenti pada dosa yang ke-17 di bawah tajuk penganiayaan dan kezaliman. Kita tak habis lagi tuan-tuan. Hari itu kita berhenti pada muka surat 105. Tuan-tuan, 105. Kita berhenti selepas syair tu yang berkata seorang penyair. Di bawah maknanya ni kita nak sambung 2 perenggan yang terakhir di bawah tu insya-Allah. Jadi tuan-tuan, bab ni kita menceritakan bagaimana mereka yang menzalimi orang lain, yang ada kelebihan, tak kiralah apa saja kelebihan, dari segi kekuasaan, dari segi keperkasaan, dari segi kekayaan, apa saja yang dia ada melebihi pada orang lain, tetapi dia menggunakan atau mendapatkan sesuatu dengan cara yang tak betul, dengan cara menindas orang lain, dengan cara bully orang lain, dengan cara menyusahkan orang lain, maka di sana berlaku istilah zalim. Sebenarnya tuan-tuan, zalim ni pengertian dia luas. Kalau kita nak faham, zalim ni dia ada zalim dengan Allah Subhanahu Wa Taala, macam kita sebut hari tu kan, awal-awal. Tapi awal-awal ni pun tuan-tuan, kita masuk bab ni sebelum PKP kita ada tahun awal Januari 2020. Saya dah sebut kan, kita ambil yang secara ringkas, zalim ni ada 3. Zalim dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita secara hakikatnya faham apa tugas kita sebagai hamba, tapi kita tak jalankan. Hari ni alhamdulillah kita semayang, kita puasa, kita buat segala perintah Allah, kita cuba walaupun mungkin dalam masa yang sama, secara sengaja ataupun tidak, kita melanggar perintah Allah. Namun di sana apabila kita melakukan satu perkara yang ditegah, dilarang oleh Allah, kita bertaubat kembali kepada Allah. Di luar sana tuan-tuan, ramai lagi yang masih tak percaya sepenuhnya kepada Allah. Walaupun kata Islam, tapi solat tak heran, puasa tak heran, banyak perkara yang melibatkan dengan apa yang telah disuruh dan dilarang oleh Allah, dia tak ambil heran. Aurat tak jaga, benda yang Allah kata jangan tu dia nak buat, termasuk dengan diri saya, diri kita semua. Itu zalim dengan Allah. Yang kedua tuan-tuan, kita zalim sesama manusia. Bagaimana hari ini tuan-tuan? Kita dengan makhluk lain, dengan manusia lain, dengan hamba-hamba Allah yang lain. Kita tindas orang, kita bully orang. Bila kita kuat sikit, kita cari orang yang lemah untuk kita ambil kesempatan dan sebagainya. Macam sekarang ni tuan-tuan, kita tengok keadaan politik di negara kita pun, kita tak tahu nak kata apa tuan-tuan. Saya tak berani nak bagi hukum zalim ke tak. Sebab kita bukan nak bicara politik. Kalau politik sini bukan pentas dah. Kan? Naik datang kemah dia baru sedap. Tapi saya bukan orang politik tuan-tuan. Cuma nak abang lah apabila duk berlaku sekarang ni, lompat parti, hang pi sana, aku tarik hang mai sini pun tuan-tuan. Tak zalim ke tak? Kita ni keluar beratur pergi mengundi 5 tahun sekali, kita undi atas parti, mungkin kita undi atas calon dan sebagainya, tiba-tiba dia pindah pergi sana, dia lompat pergi situ. Saya secara peribadinya saya tak setuju lah, sebab benda ni dia mencerminkan kepada kita kuranglah sifat amanah di situ. Tak tahulah sebab apa lompat, wallahu alam lah. Tapi itu salah satu contoh. Yang lain zalim dengan manusia ni banyak lah tuan kan. Duk bully, pukul apa semua tu, peras ugut lah apalah, semua tu zalim dengan manusia. Yang ketiga tuan-tuan, zalim dengan diri sendiri. Zalim dengan diri sendiri. Duk jalan dengar azan, faham dah kena buat apa, buat pekak, buat tak dengar.
buat tak faham. Hak tu zalim. Kita sedang menganiaya diri kita. Apabila kita faham sesuatu benda yang sedang kita lakukan itu benda yang mengundang kepada kemurkaan dan menuju ke neraka Allah, kita lakukan, maka ketika itu kita zalim diri sendiri. Satu-satu amanah yang diberikan oleh Allah. Takkan ada lagi makhluk di Penang ni tuan-tuan, di Malaysia ni, yang tak faham orang Islam tapi tak tahu kata azan tu tanda solat. Ada lagi tak agak-agak boleh jumpa ke? Oh, saya memang tak tahu kata memang kena semayang 5 waktu ni. Memang saya Islam tapi orang tak pernah ajak saya. Boleh jumpa lagi ke orang macam tu? Kita rasa macam mustahil lah dengan taman yang penuh canggih ni, tuan-tuan. Okey, 3 kategori kezaliman yang ada pada diri kita. Jadi kita kena jauhkan benda ni sebab dia termasuk salah satu daripada dosa-dosa besar. Baik, kita sambung tuan. Muka surat 105. Sebahagian salaf pernah berkata, janganlah kamu menzalimi orang-orang yang lemah, agar kamu tidak menjadi sebahagian daripada sejahat-jahat orang-orang yang kuat. Okay, tuan-tuan, salaf ni ulama-ulama terdahulu, selepas sahabat, selepas para tabi'in apa semua, tuan-tuan, mereka ni berpesan kepada kita apa? Jangan kita zalim orang-orang yang lemah. Jangan kita duk bully orang, jangan ambil kesempatan ke atas orang yang lemah. Sebab apa? Kalau kita ada kekuatan, kita buat perangai tersebut, maka kita boleh dikategorikan sebagai sejahat-jahat orang yang kuat. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala ni maha adil, tuan-tuan. Allah tak bagi sama rata kepada semua orang. Kita ada satu kelebihan yang mungkin kelebihan kita itu kekurangan kepada orang lain. Kita ada kekurangan yang mungkin kekurangan kita itu kelebihan pada orang lain. Adakah satu manusia yang dia menguasai semua benda dalam kehidupan dunia? Setakat ni tak jumpa lagi. Satu orang semua ada kat dia. Akademik dia tera, agama dia pandai, yang tu dia ni, semua dia reti. Tak ada langsung kekurangan pada dia, kita tak jumpa lagi. Sebab apa? Sebab Allah nak manusia ni saling berpaut antara satu sama lain, saling bersilaturahim antara manusia yang lain, sambil bergantung harap, dengan tujuan supaya kita ni tak rasa sombong, kita ni tak belagak. Dalam Quran Allah cerita banyak kaum-kaum yang belagak, tuan-tuan. Kita dah sebut berulang kali. Contoh paling mudah, Firaun. Apabila hampir ke semua nikmat kelebihan Allah Ta'ala campakkan pada diri dia, tuan-tuan, sombong dan bongkok sampai sanggup mengaku Tuhan. Sedangkan kelebihan yang dia ada, tuan-tuan, kalau dia gunakan untuk beriman kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan lipat gandakan kebaikan kepada Firaun, rakyat dia dan tanah Mesir pada waktu itu. Tetapi Allah nak jadikan benda tu sebagai satu pengajaran, dirakamkan di dalam Al-Quran, dalam banyak cerita, banyak surah, supaya kita hari ini mengambil pengajaran. Kalau ada kekuatan, ada kelebihan, jangan duk rasa kita ni hebat. Jangan duk rasa kita ni terror dah. Ada orang yang mungkin lebih hebat daripada kita, namun dengan sifat rendah diri dan tawaduk dia tak menunjuk. Hari ni ada duit sikit, tuan-tuan, kita Allah tukar kereta, tukar rumah, baju mahal-mahal, nak pakai boleh tak? Boleh, tak ada masalah, pakai. Kalau Allah bagi rezeki, kita guna, tak ada masalah sikit pun. Tapi yang menjadi masalah, apabila kita ada benda tu, kita sombong, kita zalim, kita nampak orang lain, kita pakai kereta hebat, nampak orang pakai motor, kita lekeh dia, kita hina dia, zalim. Kalau itulah perangai kita, tuan-tuan, kitalah sejahat-jahat orang yang kuat, yang ada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhkan diri kita pada benda tersebut. Dikatakan bahawa di dalam kitab Taurat tertulis, seorang penyeru akan menyeru di belakang as-sirat, wahai orang-orang sombong lagi zalim, wahai orang-orang kaya lagi celaka, sesungguhnya Allah telah bersumpah dengan kemuliaannya bahawa pada hari ini orang-orang zalim tidak akan melalui jambatan ini. Tuan-tuan, as-sirat ni stesen yang terakhir, yang menentukan sama ada kita layak masuk ke dalam syurga Allah atau kita akan dijunamkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Satu titian yang merentang di atas neraka, hujungnya syurga. Hak tu lebih kurang gambaran sirat. Yang dikatakan satu titian yang sangat gelap, tak ada cahaya, tuan-tuan. Satu titian yang sangat tajam, satu titian yang terlalu licin, satu titian yang sangat-sangat halus. Kalau menggunakan apa yang ada pada diri kita hari ini, tuan-tuan, jasad kita, kekuatan kita, mustahil kita boleh lalu atas benda tersebut.
kecuali atas bekalan yang kita bawa nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaknilah iman kita, amalan kita. Walaupun Nabi cerita as-sirat ni ada yang akan lalu sepantas kilat, ada yang akan lalu sekelip mata, ada yang akan lalu derah, tuan-tuan. Tapi ada juga yang tak sempat nak lalu, tuan-tuan. Ada yang jalan tengah-tengah jatuh, tuan-tuan. Bergantung kepada amalan. Dan disebut di sini, tuan-tuan, ada dua golongan yang akan diseru. Orang yang pertama, yang sombong lagi zalim. Berlagak zalim, tak heran ke orang. Dia terror, dia pandai, orang lain tak reti, orang lain tak ada apa. Dia kaya, orang lain hina, semua boleh kat dia. Hak elok, hak hebat, hak baik boleh kat dia. Hak buruk, hak jijik boleh kat orang. Orang macam ni, tuan-tuan, dia takkan lalu. Kalau kita faham, tuan-tuan, dia takkan lalu ni maksud dia apa, tuan-tuan? Tak ada nak pijak jatuh dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama menggambarkan, tuan-tuan, as-sirat ni dia ada 3 fasa. Dia naik macam ni, dia straight, dia turun. Satu-satu fasa ni, tuan-tuan, 500 ton perjalanan. Satu-satu fasa. Duk ada 1500 ton, tuan-tuan. Dalam surah Sajadah Allah sebut kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Yang kata sehari akhirat tu perkiraan dia 1000 tahun di dunia. Dalam sebuah hadis Nabi pernah sebut, adapun sehari di akhirat itu 50,000 tahun dunia. Kalau 1500 tahun akhirat, tuan-tuan, kali sendiri. Saya tak tahu nak kira, tuan, banyak tu. Kalau awal-awal lagi dah jatuh, ni kita dah ada mula ni nak main hujung ni, tang sini dah jatuh dah, tuan-tuan. 1500 tahun terus nak pi boleh hujung sana. Kalau ada iman walau sebesar zarah kita dalam hati, insya-Allah kita akan tetap masuk syurga Allah. Tapi laratkan, tuan-tuan, daripada awal sampai hujung ni nak kena dalam neraka Allah. Lu sebut dah, tuan-tuan, lama dah, tak larat, tak mampu kita. Hadis yang lain Nabi cerita pula yang kata neraka ni dalam. Bila Nabi duduk dengan para sahabat, tuan-tuan, tiba-tiba dengar bunyi satu dentuman. Hadis ni disebut oleh Imam Muslim. Dengar bunyi dentuman. Nabi tanya para sahabat, dengar tak bunyi itu? Dengar, wahai Rasulullah. Tahu tak bunyi apa? Allah dan Rasul lebih mengetahui. Nabi kata, itulah bunyi sebiji sebuah batu yang dicampakkan sampai ke dalam dasar neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tanya lagi para sahabat, tahu tak bila batu tu dilemparkan? Sahabat kata, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Nabi kata, 70 tahun yang lepas. Tuan-tuan, setengah umur saya, tuan-tuan, batu tu mula dilempar, tuan-tuan, lah duduk tengah-tengah. 70 tahun tak diceritakan 70 tahun dunia atau 70 tahun akhirat. Tapi benda melibatkan neraka, orang kata selalunya kita guna keadaan di sana lah. Kalau 70 tahun akhirat, tuan-tuan, kali dengan 1000 tahun, duk ada mana, bantara mana dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang zalim dan sombong tak dan lalu sirat, tuan-tuan, maka panjang tempoh dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu yang kita nak habang, panjang tempoh dah. Dan golongan yang kedua, orang yang kaya lagi celaka. Kaya celaka ni siapa, tuan-tuan? Orang yang kaya tapi dia tak mau sedekah, dia tak mau zakat, dia tak mau infak. Bahkan ketika mana orang mai jumpa dia nak minta tolong, dia akan katakan orang-orang yang main ni semua ni orang yang malah, orang yang tak ada pendirian, orang yang tak ada wawasan hidup, kira nak minta ke orang, kira nak meraih simpati. Tubuh badan kuat tapi pemalah, macam-macam dia kata, tuan-tuan. Sedangkan tolong faham, tuan-tuan, kalau kata tak pentingnya sedekah, nescaya ibadat zakat tu tak digolongkan dalam rukun Islam. Zakat ni beza apa? Beza sedekah dengan zakat, tuan-tuan? Sama aja. Cuma zakat ni wajib, sedekah tu sunat. Kalau kita kena zakat, tuan-tuan, hari tu kita sebut bila mai bab zakat. Kan, tuan-tuan, kalau kita kira-kira pendapatan bulanan kita kena banyak zakat, tuan-tuan, angkat tangan syukur ke Allah. Sebab apa? Kita orang kaya. Zakat ni orang kaya je bayar, orang miskin tak kena bayar. Makna kata rezeki kita ni cukup, bukan setakat cukup, lebih. Sebab tu kita kena keluarkan zakat kita. Pi kat siapa? Pi kat orang yang betul-betul memerlukan. 8 golongan, tuan-tuan. Lain daripada 8 golongan ni tak boleh dapat zakat, tak boleh makan, haram.
Tapi dia ada rezeki, dia tak mau berzakat, tak mau sedekah, tak mau infak. Ini golongan yang awal-awal lagi akan tergelincir masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini. Baik. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, tatkala orang-orang berhijrah yang berhijrah ke Habsyah telah pulang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun pembukaan kota Mekah, baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, cuba kamu ceritakan kepada aku suatu kejadian yang paling menakjubkan kamu di bumi Habsyah. Berkata beberapa pemuda dari mereka menjawab, sudah tentu wahai Rasulullah. Ketika kami sedang duduk, tiba-tiba seorang wanita tua lalu di hadapan kami. Wanita itu membawa sebuah bekas yang berisi air yang diletakkan di atas kepalanya. Wanita tua itu lalu di hadapan seorang pemuda. Pemuda itu meletakkan tangannya di antara kedua bahu wanita itu dan menolaknya sehingga wanita itu jatuh melutut dan bekas airnya pecah. Apabila wanita itu bangun kembali dan berpaling ke arah pemuda tadi sambil berkata, nanti kamu akan tahu wahai pengkhianat, apabila Allah meletakkan kursi dan mengumpulkan semua manusia yang awal dan yang akhir, serta tangan-tangan dan kaki-kaki mereka berkata-kata mengenai apa yang telah mereka kerjakan, kelak kamu akan tahu bagaimana nanti urusan antara aku dan kamu ini diputuskan di sisinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang dikatakan oleh wanita itu adalah benar. Bagaimana mungkin Allah memberkati suatu kaum yang tidak membantu yang lemah daripada tindakan zalim yang dilakukan oleh orang yang kuat. Tuan-tuan, cerita ni nak tunjuk kat kita bagaimana Nabi SAW tanya pada para sahabat yang telah pulang daripada hijrah pertama di Habsyah. Tuan-tuan, kita tak apa hari lagi kita nak sambut ma'al hijrah, tuan-tuan. 1442. Jangan duk seronok nak belarak saja, tuan-tuan. Ingat, angka berubah, umur berubah, mati kuih dekat. Duk kira nak pergi belarak, nak tu nak ni, duk seronok Khamis cuti juga, tuan-tuan. Nak balik ke Allah pun dekat dah. Istighfar banyak-banyak, mohon ampun. Hijrah diri kita, bawa diri kita ke arah yang lebih diridai Allah. Upgrade iman kita, besarkan lagi rasa takut kita ke Allah, baru namanya hijrah. Hijrah ke arah kebaikan, mudah-mudahan syurga itu milik kita bersama. Dia dah lari topik sikit, kita masuk balik. Okey, depa balik pada Habsyah ni, tuan-tuan. Nabi tanya, ada apa-apa benda menarik jadi kat sana? Maka depa abang, ada Rasulullah, ada satu cerita kami duduk ni, satu makcik tu duk bawa air atas kepala. Kan, dengar dia duduk jalan depan kami, mai satu orang muda, dia pergi pegang tangan dia, dia tolak air tersebut. Makcik ni jatuh berlutut, air ni jatuh pada kepala dia, pecah bekas dia. Kemudian makcik ni bangkit, makcik ni doa. Makcik ni kata dekat lelaki tadi, apa yang telah dilakukan. Dia kata apa? Nanti ke akhir akhirat, apa yang hang buat kat aku ni, tangan-tangan dan kaki-kaki hang akan jawab bagi pihak aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makna kata, mungkin hari ni aku tak mampu nak lawan hang. Aku tua, aku perempuan, hang ni muda, lelaki, hang kuat. Hang boleh bully aku, hang boleh buat apa saja kat aku. Tapi di sana nanti, mana hang nak lari? Saya ulang lagi surah Yasin, tuan-tuan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari dikunci mulut-mulut mereka dan berkata tangan-tangan mereka, serta bersaksi kaki-kaki mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Kita pernah terajang orang, tuan-tuan, kaki ni akan cerita, wahai Allah, sekian waktu, sekian hari, aku ni, Tuan aku angkat terajang orang ni tanpa ada sebab. Wahai Tuhan, sekian waktu, sekian hari, aku ni, tangan ni, Tuan aku pergi curi barang, ambil hak orang tanpa sebab. Kita tak boleh nak bercakap waktu tu, tuan-tuan. Hak yang kita sayang ni, hak ni dia akan bercakap, tuan-tuan. Adakah dia khianat kepada kita? Tak. Dia berlaku adil di hadapan Tuhannya. Nak lari mana, tuan-tuan? Sebab tu, tuan-tuan, jangan duk buat lebih kurang ke orang, tuan-tuan. Kita hidup atas diri kita sudah. Kita nampak kemungkaran, kita tegur, kita cegah. Nampak kebaikan, kita bagi semangat, bagi motivasi supaya orang lebih berseronok untuk melakukan amal kebajikan. Hak tu, tuan-tuan. Jangan duk penayar orang, jangan duk berdejek ke orang. Bahasa kita kan berdejek kan.
Minta maaf kalau bahasa kasar. Jangan duk buat satu benda yang boleh menyusahkan diri kita nanti sewaktu kita berada di akhirat. Solat kita cantik tuan-tuan, amal kita cukup solid tuan-tuan. Bangun nanti di mahsyar tuan-tuan, tengok pahala kita, ya Allah banyaknya pahala aku, seronok. Tapi waktu main hisab tuan-tuan, seorang-seorang main claim kita dia dapat, dia ni pernah bully aku, dia ni pernah pukul aku, dia ni pernah curi barang aku, dia ni pernah ambil tayang balik, tengok betul hang buat benda ni, hukuman dia sekian-sekian. Apa yang boleh buat? Depa akan ambil karau pahala kita sikit demi sikit. Daripada dia nampak banyak tadi tuan-tuan, kuih kurang sampai tahap habis. Hak duk rasa awal-awal tadi confident nak masuk syurga, tengok pahala bergunung. Mai ada lagi seorang dua tak habis lagi pun nak bagi apa, pahala dah habis. Kalau pahala dah habis, kalau hang kena ambil aku punya bahagian dosa. Tak cukup dengan kita punya tuan-tuan, tak cukup dengan kita punya, ambil orang yang hempuk atas kepala pula. Larat ke tuan-tuan? Moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada perangai macam ni. Baik. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, 5 golongan yang dimurkai oleh Allah, jika Allah menghendaki, dia akan mengenakan kemurkaannya di dunia kepada mereka, dan jika tidak, dia akan memerintahkan mereka untuk masuk neraka di akhirat kelak. Tuan-tuan, 5 golongan yang Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala marah sungguh-sungguh, Allah Ta'ala murka. Mungkin Allah Ta'ala akan bagi balasan seawal di dunia lagi kepada 5 golongan ni, atau kalau dia tak kena, tunggu saat ke akhirat Allah Ta'ala akan settle. Kok kena kat dunia Allah Ta'ala ringan-ringan sikit lah kat akhirat. Kalau kat dunia tak kena, kat akhirat tobat kena full tuan-tuan. Full, confirm. Golongan pertama, pemimpin sesuatu kaum yang mengambil haknya dari rakyat, tetapi ia tidak bersikap adil kepada mereka dan tidak pula mencegah kezaliman terhadap mereka. Kena cerita jugalah. Pemimpin yang diambil haknya daripada rakyat. Kita pilih satu-satu pemimpin, tetapi dia tidak bersikap adil. Contoh, lompat parti. Pi lagi. Tak mau sebut dah, kena sebut juga. Adil tak tuan-tuan? Tak gentleman lah. Walaupun mungkin lompat parti ni tuan-tuan, dia boleh memberi satu kesan kepada tim yang dia lompat tu. Kalau saya berada di tim B, orang tim A lompat tim B, mesti saya seronok. Dia ni tak apalah, kira boleh dia main sokong kita. Tuan-tuan, hak itu hak, haram itu haram. Senang cakap lah. Macam mana kita suka pun tuan-tuan, benda tu salah. Kata salah, nak abang, macam mana nak abang betul? Cuma dia ada konten-konten yang boleh kita tengok macam mana. Mungkin ada darurat di sana, ada apa-apa yang saya tak pandai benda tu. Cuma dari segi dasarnya tuan-tuan, contoh dia abang di sini, pemimpin yang kita lantik dia, tapi bila dia dah duduk di atas, dia buat lebih kurang kat kita, dia zalim kita, dia buat tak tahu kat kita, tempat kita ditimpa musibah dan sebagainya, muka batang hidung pun tak nampak tuan-tuan. Hari tu masa nak merayu undi, bukan main lagi, undilah saya, tolonglah saya, sokonglah saya, kalau saya naik saya akan buat ni buat tu. Sembang tuan-tuan, bulan bintang, sembang gajah boleh terbang, dapat hilang besar-besar gajah tadi tak nampak muka. Ni golongan yang pertama. Yang kedua, pemimpin lagi. Pemimpin sesuatu kaum yang ditaati oleh kaumnya, tetapi dia membeza-bezakan antara yang kuat dan yang lemah dari mereka, dan dia berbicara dengan hawa nafsunya. Hak ni kita boleh bagi bahasa mudah, kronisme. Pemimpin yang dia dapat sesuatu jawatan, bila dia ada kelebihan, apa-apa benda dia nak bagi, dia beda geng-geng dia dulu. Dia beda ahli keluarga dia, kawan-kawan dia, orang yang dia kenal apa semua. Hang, aku tak kenal, hang tunggu sat. Macam orang nak minta kerja tuan-tuan, orang kata lah ni kan, kena ada kabel. Kalau setakat pi bodoh lagu tu ya tuan-tuan, mudah-mudahan kalau ada rezeki pada Allah. Tapi itu semua rezeki Allah tuan. Kita kena yakin, kabel ni tak ada apa. Tapi orang kata, ustaz, dalam tak ada pun kabel kena ada juga Zat. Tak ada kabel tak boleh pi ke, mesti kena ada. Tidak, tak dapat. Takat hantar surat pak kita sign ke apa ke, pengurusi masjid ke, dia koyak buang lagu tu lah. Dia mau ada satu cok orang-orang besar, ada pangkat depan ke apa ke, ada mana-mana nombor parlimen ke apa, baru boleh lepas.
Ada orang duk kata macam ni lah tuan-tuan kan. Kena pakai kabel. Kita utamakan hak tu, kita tak berlaku adil. Ingat tuan-tuan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi atau kama qala. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan disoal tentang kepimpinannya. Seronok nak jawatan, silakan, tapi nak menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala sakit tuan. Sakit. Tak payah pi cocoh lah, tak payah pi cocoh. Pengurusi qaryah sudah. Pengurusi qaryah. Dalam qaryah ni ada orang susah, dalam qaryah ni ada orang sakit, dalam qaryah ni ramai lagi yang tak main masjid, yang kita tak tahu apa punca, tak pernah siasat, tak pernah pergi tengok. Qaryah, saya sebut qaryah lah, bukan mana-mana qaryah lah kan, contoh lah kan. Ni kita cakap terus terang tuan-tuan, nanti akan dijawab di hadapan Allah. Hang ada pangkat, ada kuasa, waktu tu hang buat apa? Hang tahu tak ada orang susah kampung hang? Hampa punya duit bukan banyak, juta-juta, kepuk-kepuk hampa simpan, awak tak tolong. Masjid ni rare, puas hati masjid ni. Bukan nak puji sebab saya ada kat sini dah, tapi kita boleh tengok sendiri. Sebab saya antara orang yang main masjid ni daripada tak baligh sampai sekarang ni. Umur-umur nak saya sebelah ni ya. Daripada tak ada apa, daripada keadaan dulu sampai dah berbanding ni tuan-tuan, alhamdulillah banyak kita nampak orang buat kerja. Kalau orang dapat amanah, pemimpin yang kita lantik dia buat kerja tuan-tuan, pemimpin ni mudah masuk syurga Allah. Ni kita cerita pemimpin yang ada pangkat, dipilih, tapi dia buat tak tahu. Dia ambil geng-geng dia saja. Benda macam ni, awal lagi akan mendapat kemurkaan Allah. Golongan kedua. Yang ketiga, hak ni tuan-tuan, tengok betul-betul. Tambah-tambah, tuan-tuan. Saya, kita semua, orang lelaki. Seorang lelaki yang tidak memerintahkan isteri dan anaknya untuk taat kepada Allah serta tidak mengajar urusan agama mereka. Saya duk sebut tuan-tuan sebelum ni tuan-tuan. Hari ni kita main masjid tuan-tuan kan. Anak-anak kita dah buat apa? 7 hari mencintaimu kah? Hari ni mereka kata final episode. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan gelak ni tuan-tuan tahu. Viral tuan-tuan. Saya pernah sebut dulu tuan, setan paling besar waktu maghrib drama pukul 7 tu. Cukup besar dengan setan tuan. Anak bini kita duduk depan TV tuan-tuan, semayang jadi lewat. Pasal apa? Nak tengok drama tu. Ada geng-geng kita sangkut dah, agak-agak tak ada lah kot dah. Isteri kita, anak kita di rumah, mereka semayang ke tak? Mereka jaga aurat ke tak? Bagaimana pendidikan anak-anak kita tuan-tuan? Kita ajak ada anak kita kenal Allah, kita ajak ada anak kita cinta Rasul, kita ajak ada anak kita asas agama. Kita ambil berat dah, anak kita makin meningkat daripada kecil lah ni dah remaja. Bagaimana keadaan dia, bagaimana pergaulan dia. Kita ambil tahu tak benda tu semua tuan-tuan. Kalau tak ambil tahu, tunggu sat. Sama juga kullukum ra'in tadi, kita pemimpin keluarga kita. Macam saya doa abang dulu tuan-tuan, aurat isteri kita, kita ambil tahu dah. Mungkin bila dia keluar dengan kita, pi nasi kandang ke, nak pi apa, pi Maidin ke, Tesco ke apa, dia pakai semua cantik, alhamdulillah tutup semua dengan stokin, dengan handsok apa semua. Dia keluar pada pintu rumah pi jemuk kain, aurat dia macam dia keluar pi Maidin dengan kita lah. Kau dengan baju tengah pendek, dia sebai tolak ke atas, ada setengah dia bubuh anak tudung, ada setengah tak pakai tu depan rumah ya ustaz, bukan pi mana. Nak jemuk baju pun takkan nak pakai telekung semua kot nak pi. Ya. Kena pakai. Suami tegur, dia tak pakai, dia akan tanggung. Suami tahu, tak tegur, suami tanggung. Hadis sebut. Bukan saya sebut. Anak-anak kita hari ni tuan-tuan, tambah-tambah anak-anak perempuan tuan-tuan, dia duduk berkawan dengan siapa? Dia keluar pergi merayau mana? Pakaian dia macam mana? Orang perempuan hari ni tuan-tuan, ramai yang pakai seluar jin. Perasan tak tuan-tuan? Seluar jin ni ketat tuan. Nabi dah ajak dah kita bagaimana tata cara berpakaian. Semua Nabi ajak. Kita ambil tahu tak? Kan kita tak heran nak kita pakai apa? Kita pula puji kat atas. Oh, boleh menang Miss Malaysia ni pakai macam ni. Kita pula dah bagi semangat kat dia buat mungkar ke? Anak-anak lelaki kita, mana dia melayak, mana dia pergi merewak.
Dia keluar dengan siapa? Kadang-kadang anak keluar ni tuan, hari Sabtu Ahad tu malam subuh baru balik. Bila kita tegur, awak balik malam ni, biar pilah, dia 5 hari dah pergi sekolah, biar sehari dia nak pergi duduk seronok dengan kawan-kawan dia apa. Dia keluar pergi mana kita tahu tak? Sedang ada zina lah ni cukup berleluasa. Sedang ada lah ni dadah nak dapat cukup mudah. Sedang ada lah ni makin ramai umat Islam yang duk minum arak. Nak ke anak kita, zuriat keturunan kita jadi orang yang macam tu? Kita main masjid, kita tahajud, kita tu, kita ni tuan-tuan. Tiba-tiba bila Allah Ta'ala tayang amalan isteri dengan anak-anak kita, kita sangkut sama. Secara langsung kita sangkut. Nabi ajak bab solat kan. Nabi kata apa bab solat? Ajak anak kenal solat 3 tahun. Darjah 1 sampai darjah 3. Saya ambil macam tu, mudah nampak sikit. Anak masuk sekolah rendah, ajak dia main masjid lah, tak boleh ajak. Okey, tak apa. Kat rumah, pastikan dia semayang. Ajak dia wuduk macam mana, aurat macam mana, syarat wajib, syarat sah, rukun, sunat, batal, semua ajak kat dia. Biar dia tahu, kita tahu setiap waktu ni dia semayang. Subuh pun dia bangkit. Kadang-kadang kita hari sekolah, kita gerak anak-anak kecil ni. Sebab apa? Nak pergi sekolah. Bukan nak suruh dia bangkit semayang. Pendidikan kita pun kadang-kadang dah silap tuan-tuan. Hari Isnin pergi gerak, mat bangkit cepat nak pergi sekolah. Tak boleh sebutkan mat bangkit cepat subuh dah ni. Bahasa kita tu menyebabkan dia boleh faham apa? Sekolah lagi penting daripada semayang. Mai hari Sabtu Ahad tak gerak pula. Pasal apa tak gerak? Kesian lah, baru darjah 1, biar pilah dia tidur. Tak balik lagi lah apa. Hak tu nama pendidikan. Awak dia bangkit 5 minit semayang, lepas tu dia tak boleh tidur balik. Nabi kata 3 tahun ajak betul-betul ini. Sampai dia umur 10, masuk darjah 4, dengar dia tak semayang, tibai, pukul. Atas tujuan mendidik. Tapi lah ni masalah kan, tibai orang pergi report, hak asasi, kita melanggar norma, pukul anak, kita boleh masuk dalam. Tibai. Nak buat macam mana? Kita ikut ajaran Islam, kita ikut apa yang Nabi ajak kita. Itu baru bab solat. Bab puasa, bila anak tu dah rasa besar sikit, kita rasa dia boleh tuan-tuan, latih dia puasa. Hak ni kadang-kadang tu kata tu masyarakat kita terbalik. Kawan tu baru pergi tadika duk paksa puasa sampai ke petang. Dia duk main kata lapar dah ke, sabarlah. Orang kita umur 40 50 pun berlambak tak puasa. Pasal apa? Gastrik kan. Yang kecil-kecil suruh semayang, apa tak mau ajak semayang, apa boleh ajak benda lain. Islam dah atok cantik dah tuan-tuan. Benda tu atas apa? Atas kepala suami, atas kepala bapa. Kita buat lebih kurang, siap kita di hadapan Allah. Takut-takut tuan-tuan, Allah tak tunjuk benda tu kat kita di dunia, Allah petik semuanya di akhirat. Dengan isteri kita, anak kita 5-6 orang, satu persatu Allah tunjuk. Allah tanya, ni hang jadi bapa macam mana? Apa yang hang buat? Siapa hang tak tegur anak hang buka aurat? Siapa hang tak tegur bini hang buat macam tu macam ni? Tuan-tuan, apa nak jawab waktu tu? Ni golongan yang ketiga. Yang keempat, seseorang yang mengupah seseorang bekerja untuknya, lalu orang itu memenuhi tanggungjawabnya, sedangkan dia tidak memberikan upah kepadanya. Kita gajikan orang, suruh buat sesuatu kerja, dengan sekian-sekian perjanjian nak bayar. Bila kerja tu dah selesai, kita tak bayar. Ataupun mungkin kita bayar tapi tak cukup, kita kurang, kita katalah alasan tu, alasan ni, bagi macam-macam hilah. Zalim. Kita tak bagi hak yang sepatutnya. Janji ni satu benda yang wajib untuk kita tepati. Sebab orang yang tak menepati janji, dia tu terdiri daripada orang yang ada ciri munafik. Nabi sebut kan, ayatul munafiqu salasah, tanda orang munafik ada 3. Salah satunya, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia janji, dia mungkiri. Sebab tu kita dalam bab berjanji tuan-tuan, Allah Ta'ala sendiri ajak adab dalam Al-Quran. Jangan duk berjanji sebab hangpa tak tahu apa nak jadi esok. Ayat terakhir surah Luqman, wa ma tadri nafsu maza taksibu ghada. Hangpa tak tahu apa nak jadi kat hangpa esok ni. Tuan-tuan esok nak pergi mana tuan? Esok pagi pukul 8. Rasa-rasa ada kat mana? Ada kat office.
InsyaAllah lah kan. Selalunya kita ada kat office lah pukul 8. Mana nak tahu tiba-tiba ada kat hospital ke, tiba-tiba pukul 8 ada kat Gemas Road ke, lagi leceh pukul 8 sedap-sedap dalam barzah ke. Mana nak tahu. Kita tak tahu. Allah dah maksiat, hamba tak tahu nak jadi apa hamba esok. Sebab itulah wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah, surah Kahfi. Jangan kamu mengatakan pada sesuatu perkara aku akan buat. Inni fa'ilun zalika ghadan. Aku akan buat sesuatu ni esok. Esok pagi pukul 8 ada kenduri, jom mai ah. Boleh, saya mai. Saya janji saya mai. Jangan. Allah kata apa? Illa an yasha Allah. Insya-Allah tak ada apa saya sampai. Nak janji dengan orang, pastikan kita ada perjanjian yang betul-betul. Pastikan kita mampu buat perjanjian tersebut. Dalam yang nombor 4 ni tuan-tuan, jangan penaya orang. Sebab tu kita boleh ambil langkah kalau nak buat apa-apa perjanjian. Macam ni orang duk buat sewa rumah pun kan, dia ada black and white dah. Ada hitam putih dah. Hak tu lagi clear. Oh, okey, saya dah buat ada satu offer letter. Okey, ni kerja dengan saya setahun, sebulan nak bagi 3,000, memang dia bayar 2,000 ya, 1,000 tak cukup. Ada hitam putih. Baru kita boleh ambil tindakan. Ni main cakap saya tuan-tuan, kita pun tak tahu siapa betul. Tapi Allah Maha mengetahui. Jangan lupa benda tu. Nah, dan yang kelima, seseorang lelaki yang menzalimi isterinya dalam hal maharnya. Tuan-tuan, isteri kita ni tempat untuk kita berkasih sayang, tempat kita menjaga dia. Dia ni pembantu kita. Bila kita dapat anak pula tuan-tuan kan, faham kan, kebanyakan masa anak kita siapa yang jaga tuan-tuan? Isteri kita. Kalau dia tak kerja, lagilah memang sepenuh masa dia jaga anak-anak kita. Kita jangan penanya dia tuan-tuan, jangan zalimi dia. Tambah ni di sini disebut dalam mahar dia, mas kahwin dia tuan-tuan kan. Mas kahwin dia hak dia. Dan bila dia kita dah kahwin dengan dia, tunaikan hak-hak yang mesti kita bagi kat dia. Nafkah yang kita kena bagi kat dia, apa yang diperlukan kita kena tunaikan. Isteri pun janganlah sampai tahap membeban suami. Lalu kedai mah panggil suami, lalu depan kedai mah panggil suami. Bankrupt suami, mah dah mahal lah ni. Tengok sama kemampuan suami. Suami pun duit banyak, jangan sampai tak bagi apa kat isteri. Jadi benda ni dia kena win-win lah. Suami pun kena bijak, isteri pun kena faham. Makna kata di sini tuan-tuan, dia banyak merujuk dalam hadis ni, dia banyak menjurus ke arah orang lelaki. Sebab tu tadi saya baca tuan-tuan dalam Facebook, ada satu keratan yang dikirimkan oleh Brother Firdaus Wong. Dia main sini baru-baru ni kan, Ustaz Firdaus Wong kan. Ada satu orang tu yang dia kata macam kita ni tak berlaku adil kepada orang perempuan. Orang perempuan kena pakai berbungkus-bungkus apa semua. Dia kata orang lelaki bebas ikut apa suka dia nak pakai kan. Tuan-tuan, kat dunia kita nampak wanita ni teruk tuan. Kita nampak lelaki mudah. Nampak tak kat akhirat macam mana lelaki nak teruk? Nabi bagi tahu kan untuk orang perempuan tuan-tuan, jaga 4 benda masuk syurga kok mana hangpa suka. Jaga Allah, taat perintah Allah kan, beriman kepada Allah. Kemudian jaga solat, jaga puasa. Kemudian jaga suami hangpa. Kan? Hangpa masuklah mana-mana syurga yang hangpa mahu. Boleh buat benda ni cukup dah kan. Lelaki cukup buat benda tu, mana boleh kan. Kita kahwin-kahwin, mak ayah ada kena jaga juga. Mak ayah tetap nombor 1. Perempuan kahwin-kahwin, dia kena taat kat kita. Habis tu mak ayah perempuan, adik-adik lelaki dia, abang dia yang akan ambil jaga. Dia dah terlepas dah, kita tak terlepas. Nampak macam ringan tuan-tuan. Ringan di sini, susah di sana. Depa susah di sini, senang di sana. Adil tak tuan-tuan? Allah zalim ke? Allah tak zalim. Sama sekali tidak ada kezaliman pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Dan tidak sekali-kali Allah akan zalim pada hamba-hamba dia. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok alhamdulillah beberapa hadis tuan-tuan pada malam ni. Bagaimana kita nampak kezaliman ni tak ada kebaikan langsung. Bahkan dia akan memberikan kita
kedahsyatan, dia akan memberikan kepada kita kesengsaraan, dia akan memberikan kepada kita muflis, dia akan beri segala yang buruk bila kita berada di akhirat. Kalau kita pernah zalim orang, pergi minta maaf, pergi jumpa dia, pastikan dosa kita diampunkan oleh orang yang pernah kita zalim. Pernah fitnah orang, pergi cari balik. Kalau orang tu dah mati, carilah waris dia kot. Try lah buat apa yang mampu. Biasanya kalau dah mati ni, dia kira settle kat sana. Mak tu lah. Sebab tu dalam Facebook, dalam WhatsApp, geram-geram kat siapa pun, jangan duk tulis ikut dan, tuan-tuan. Jangan duk fitnah tak tahu punca. Jangan duk share benda-benda yang kita tak pastikan kesahihan dia. Jangan silap share, naya, tuan-tuan. Dia mai tuntut kat kita pada 20 hari bulan Ogos 2020, sekian-sekian waktu, saudara saya ni ada share satu WhatsApp yang memfitnah saya. Pergi cek balik, betul ke? Betul. Malaikat pun catat betul. Padahal tak kata apa, tahu duduk relax saja, tekan dengan jari lah, tak pasal masuk neraka. Jadi kita jaga-jaga, kita berhati-hati dalam benda-benda ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan lindung kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan hormati Allah, saya ingat cukup setakat tu. Saya berhenti di sini dulu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk tu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf kalau tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan puan-puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang kebaikan ni, tuan-tuan, orang amalkan, lagi mana kebaikan tu diamalkan, insya-Allah kita akan dapat saham ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sebelum saya berhenti, nak ada iklan sikit, tuan-tuan. Di sini hari ni saya nak minta pada tuan-tuan, siapa-siapa yang boleh nak membantu. Di ni ada kupon dana pembangunan balai tahfiz dan tempat riadah di sekolah saya, SABK Madrasah Khairiyah Islamiah. Alhamdulillah kita dah dapat satu bangunan. Kita nak upgrade bangunan tu, tuan-tuan. Kita nak buat jadi tempat tahfiz, nak bagi pelajar lebih selesa. Kita perlukan lebih kurang RM110,000. Jadi kita buat dalam bentuk kupon, satu kupon RM10. Jadi siapa-siapa yang nak bagi sumbangan ataupun wakaf, sama ada untuk nama sendiri ataupun pada nama mak ayah kita dan sebagainya, insya-Allah lepas isyak saya akan tunggu di belakang sana, insya-Allah. Wa hadza bitaufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna an zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm wa sahhil lana abwabal fadlik wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.